Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Dr. Suria. Waalaikumsalam juga buat Puan Rosyadah Harun. Selamat datang sahabat kita dari Puncak Alam. Selamat datang Doktor. Selamat datang Puan Rosyadah. Siapa lagi dah ada Tuan Hams, sahabat kita dari Kota Kinabalu. Fahmi Nazrin, Fakhri Naim, Puan Rosyadah. Okey, lama kita tak jumpa 4 hari kita off. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kembali kita bertemu di pagi Sabtu 13 Jun 13 Jun bersamaan 21 Syawal. Okey, ada berbaki lagi 9 hari lagi lah. Bulan Syawal bagi sahabat-sahabat yang belum lagi menyempurnakan ibadat puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Okey. Masih ada peluang lagi lah kita untuk menamatkan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Okey, so alhamdulillah setelah 4 hari kita bercuti Allah, saya punya phone ni. Okey, setelah 4 hari kita bercuti, kita off kelas pada hari Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Alhamdulillah kita bertemu kembali pagi ni. Alhamdulillah. Apa khabar Dr. Suria, Puan Rosyadah? Okey. Boleh saya tahu siapa lagi yang dah ada ni? Kalau tengok pada gambar mata ni ada 18-20 orang. Tapi yang muncul di ruang komen ni Dr. Suria dan Puan Rosyadah. Dr. Suria dari Bangi, Puan Rosyadah dari Puncak Alam. Tuan Ham seorang lagi dari sahabat kita dari Kota Kinabalu. Okey, alhamdulillah. Setelah kita terima kasih Doktor, alhamdulillah sihat. Waalaikumsalam Tuan Ham. Okey, alhamdulillah. So setelah kita 4 hari bercuti Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat, alhamdulillah kita bertemu kembali pagi ni pada pertemuan yang ke-45. Okey. Pagi ni kita dah masuk kelas pengajian yang ke-45. Alhamdulillah. So kita akan sambung kembali pengajaran kita, masih lagi di Iqra' 6, muka surat 6. Muka surat 6, Iqra' 6. Okey, insya-Allah. Masih lagi dalam topik yang terakhir yang kita baca hari Isnin itu hari, iaitu kalau kita masih ingat, masih lagi dalam topik nun mati ataupun baris dua. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ya dan juga huruf waw. Nun mati ataupun tanwin ataupun nun mati ataupun tanwin, nun mati ataupun baris dua bertemu dengan waw dan ya. Okey, idgham ma'al ghunnah naqis yang kita dah bincang itu hari Alhamdulillah. Okey, so kita teruslah. Kita terus ke page. Sebelum tu saya terlupa. Dua perkara, macam biasalah, dua perkara. Permohonan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian. Dua permohonan bantuan. Saya mohon sokongan. Yang pertama, klik
button like. Okey. Yang keduanya kita sama-sama pakat share kan. Share kat wall kita sendiri boleh. Wall dekat-dekat group yang kita join pun boleh. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh viralkan majlis ilmu ni supaya kat luar sana biasanya pagi-pagi hari Minggu ramai yang santai-santai di Facebook, boleh join bersama dengan majlis kita, majlis ilmu kita ni insya-Allah. Mudah-mudahan mereka boleh dapat manfaat, kita pun dapat manfaat dan mudah-mudahan ada ganjarannya di sisi Allah atas sebab kita share tadi kan. Okey. Okey. Cuma klik button like yang pertama. Tujuannya saya difahamkan bila lagi banyak button like, lagi tinggi engagement, bila tinggi engagement lagi apa istilah dia? Kemunculan di wall-wall kita punya follower tu dia akan muncul. Macam tu lah lebih kurang saya difahamkan. Yang keduanya kita klik button share lah supaya kita boleh viralkan supaya lebih ramai lagi kita punya sahabat-sahabat kita kat luar sana kan, muslimin muslimat di luar sana boleh turut serta dalam majlis ilmu kita ni insya-Allah. Waalaikumsalam Syah. Selamat pagi. Okey, alhamdulillah. Okey, selamat datang Syah. Okey, kita terus refer ke muka surat 6. Okey. Muka surat 6. Iqra 6. Okey. Mohon komen. Ruangan di skrin okey Sebelum kita menyambung terus bacaan kita di muka surat 6 ni, boleh saya dapat feedback? Paparan skrin kita ni, paparan muka surat 6 ni, okey ke? Jelas ke? Kedua-dua jelas, alhamdulillah. Suara jelas, skrin pun jelas Dr. kan? Okey, terima kasih banyak. Okey. Yang lain semua okey, Tuan Hams? Tuan Hams okey. Jelas, alhamdulillah. Okey. Okey, kalau jelas, alhamdulillah kita terus Kita sambung kembali bacaan kita yang telah kita baca pada hari Isnin yang lalu. Ujung ayat tak nampak. Okey, saya adjust sikit. Okey, macam tu. Boleh Cik Hams? Okey, saya dah adjust sikit dah. Okey. Mudah-mudahan masuk jelas, nampak semua Cik Hams Okey. So insyaAllah pagi ni kita akan kembali menyambung bacaan kita pada hari Isnin yang lepas, masih lagi dalam topik yang sama. Okey, bacaan dengung. Apabila berlakunya pertemuan nun mati bertemu nun dan waw, huruf nun dan waw, ataupun pertemuan antara baris dua tanwin bertemu nun dan waw. Masih ingat lagi masa kita baca hari Isnin yang lalu? Hukum ni kita namakan idgham ma'al gunnah, tapi dia nakis. Idgham ma'al gunnah ada dua jenis. Satu idgham ma'al gunnah yang ada sabdu. Yang keduanya idgham ma'al gunnah yang tak ada sabdu. Sabdu kat mana? Sabdu pada huruf selepas nun mati ataupun sabdu pada huruf selepas tanwin. Selamat datang. Waalaikumsalam Puan Mariam. Waalaikumsalam juga buat Puan Nur Nasuha Kamaruzaman. Okey. Waalaikumsalam. Jelas okey. Tuan Ham jelas, alhamdulillah. Okey. Puan Nur Nasuha seorang pagi ni seorang pagi ni biasa itu berapa berempat okey. Insya-Allah. Okey. So, perkara yang kita perlu titik beratkan, kita perlu jaga. Macam yang kita dah ceritakan pada hari Isnin yang lepas. Jangan sekali-kali menekankan bacaan di atas. Jangan tekan. Jangan tekan di atas bacaan dengung pada idgham ma'al gunnah nakis. Berbeza dengan idgham ma'al gunnah kamil yang kita baca dulu. Idgham ma'al gunnah kamil berlaku ketika nun mati ataupun baris dua bertemu nun mati ataupun baris dua bertemu dengan mim. Iaitu kita kena tekan pada nun, dengung, tekan pada mim, dengung habis. Tekan habis dan dengung. Okey, berbezanya apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan waw ya, masuk ke dalam bacaan masuk bacaan ke dalam waw dan ya tanpa perlu kita tekan-tekan sangat. Dalam keadaan yang lembut aja masuk. Masuk tetap kena masuk sebab dia dinamakan idgham Okey, kita terus sambung bacaan kita di muka surat 6 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom sama-sama kita baca Okey, kat sini diwarnakan dengan warna merah lah.
pertemuan antara nun mati ataupun baris dua jumpa dengan ya. Kemudian nun mati ataupun baris dua jumpa dengan waw pun ada tak? Tapi yang tu tidak diwarnakan lah untuk muka surat ni. Okey, kita baca sama-sama insya-Allah. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Okey, boleh follow Okey, ini bacaan kita. Nun mati jumpa dengan ya. Dalam topik yang kita baca sekarang. Wa may skip nun terus masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam ya tapi tidak ditekan. Okey. Tu nama bacaan idgham memasukkan bacaan dia ke dalam huruf ya. So nun ni dia masuk ke dalam ya. So ma tak baca dengan man. Nun ni dihilangkan bacaannya, dihilangkan bacaan tulisan kekal, dihilangkan bacaan masuk ke dalam huruf ya. Ma'a berserta gunnah dengung. Naqis maksudnya tak ditekan atas huruf ya ni. Jangan dibaca dengan wa mai. Okey, ni kita punya ulang kaji sikitlah. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang baru first time join. Okey, mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, muslim dan muslimat yang baru first time join kelas kita pagi ni. Okey, ni untuk makluman So jangan kita tekan, baca dengan wa mai, bukannya dengan mai. Mai, tapi dengan lembut aja. Wa mai, bukan mai. Okey, harap jelas perbezaan bunyi tu bukan dibaca dengan tekanan mai, tapi dengan lembut aja. Mai, wa mai. Okey, jaga dha mati. Ni huruf kontroversi yang selalu saya sebut. Kalau tak hati-hati dia akan melantun balik jadi qalqalah. Yud. Hati-hati dia tak melantun. Yud. Okey, bukannya yud. Okey, yud. Okey, kemudian ini ada satu hukum dengung kat sini tapi kita belum belajar lagi ni, kita belum bincang lagi. Ni topik yang akan datang. Okey, so kita skip dulu yang ni. Kemudian yang ini yang saya sebut tadi idgham ma'al gunnah kamil yang kita baca pada Iqra 5 yang lalu. Baris 2 bertemu dengan mim. Okey, so tekan pada mim, dengung, lepaskan. Yang ni tekan. Yang ni jangan tekan. Ini idgham ma'al gunnah naqis sebab tak ada tekan. Ini idgham ma'al gunnah kamil sebab tekan. Tekan pada mana? Pada huruf yang bersabdu. Okey, mudah-mudahan jelas Kita baca sekali lagi sama-sama. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Okey, mudah-mudahan boleh follow seterusnya. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Okey. Ni jaga dengung. Ni topik dengung kita yang pertama dulu masa Iqra 5. Nun sabdu tekan pada nun, lepaskan. Lidah tekan pada langit pada gusi tu. Inna. Okey, kemudian ini bacaan kita masa muka surat 1, 2 dan 3 Iqra 6. Ini idgham ma'al gunnah naqis juga. Nun mati ataupun baris 2 jumpa dengan ya yang kita baca untuk topik sekarang. Kemudian yang kita baca masa awal di Iqra 6 itu page 1 hingga page 3 kalau masih ingat. Baris 2 ataupun nun mati jumpa dengan waw. Masuk dalam waw, dengung tanpa tekan pada huruf waw. Bukannya au. Okey, hati-hati bukannya tekan au, tapi dengan lembut aja masuk dalam huruf waw dengan lembut, sederhana je. Okey, boleh kat sini saya ada typing error lagi dah. Okey, kat sini sepatutnya ada sabdu. Ni ada sabdu kat sini. Mim mati jumpa mim. Sini ada sabdu dia tinggal tak ada sabdu lah. Okey. Okey, so sini dengung ni dengung dengan tekanan. Tu tekan. Mim mati jumpa mim. Okey, kita baca sama-sama sekali lagi. Kita ulang. Ingat i satu harakat dulu. Jangan in. Ni pun kita terang masa Iqra 4 lagi saya rasa. Okey. Jangan kita baca dengan in, tapi bagi reservekan bunyi satu harakat pada huruf hamzah bahagian bawah tu i. In. Okey, boleh jelas bunyi dia. Tapi hati-hati jangan sampai in dah terpanjang ataupun in pendek sangat. Kita kena hati-hati duduk antara keduanya. Ataupun pastikan bunyinya keluar i tu kadar satu harakat. Bukannya setengah harakat ataupun bukannya dua harakat. Kalau setengah harakat, in. Okey, kalau dua harakat, in. Dah dua harakat. Dia bunyi satu je. I. In.
Okey, boleh sekali lagi. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Okey, seterusnya. Qala wa man yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Okey. Qala wa man, nombor 7 ya. Wa man ya qala. Topik ketika 4 ya qnatu. Ini topik ketika 5 itu hari. Nun mati jumpa ra, bacaan nun mati tu dihilangkan, kita tidak baca lagi dengan min, sebab tu nun tu tak dibubuh baris mati. So mi, ya ini pun idgham juga. Sebab apa dinamakan idgham? Kita masukkan nun ke dalam ra. Kita tak baca lagi dengan huruf min mati, min. Sebab tu tidak dibubuh baris mati di atas huruf nun. Nak bagi tahu, nak menunjukkan kepada kita bahawasanya bacaan nun tu dihilangkan. Mi terus skip masuk dalam ra, memasukkan bacaan ke dalam ra, mir. Tapi yang ni tanpa dengung, bila tanpa gunnah. Idgham bila. Yang ni idgham ma'ah, masuk dengan gunnah dengung. Ni masuk idgham bila tanpa gunnah dengung. Mirrah masuk tapi tak dengung Mirrah tekan lepas mirrah. Habdas mati rabbihi. Hi 4 harakat. Hi 4 harakat ni dia punya petunjuk dia. Ada misai tu illa dha. Dha ada misai juga, tapi misai ni misai 6 harakat. Macam mana tanda nak cam? Lepas misai ada sabdu, ataupun lepas misai ada baris mati, itu 6 harakat. Okey. Yang ini lepas misai, lepas dia tak ada sabdu, tak ada baris mati, so hi 4 harakat. Yang dha lepas misai ada sabdu ataupun ada baris huruf yang berbaris mati, itu 6 harakat. Mak lazim namanya. Okey, boleh dha 6 harakat. So jaga, ini 4, ini 6. Bezakan. Jangan bunyi dua-dua macam bunyi 4 ataupun dua-dua macam bunyi 6. Okey. Biar ada jelas perbezaan bunyi harakatnya. Okey. Sekali lagi kita ulang. Qala wa man yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Okey, boleh seterusnya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Okey, sini bacaan kita ni nun mati, baris 2 jumpa dengan ya. Okey, baris 2 jumpa ya, dengung ya. Jaga sebelum tu kita ada waw baris mati, waw lunak sini yau. Tak nak baca dengan yau. Yauma, tak nak yauma, tapi lembutkan dia, lunakkan sikit. Yau, tak nak yauma idzin. Lunakkan dia sebab ada huruf waw yang berbaris mati sebelumnya baris atas, itu dinamakan waw lin, waw yang wajib dibaca dengan lunak dan lembut. Jangan dikeraskan bunyi waw tu. Kalau keras bunyi macam mana? Yauma. Lembutkan dia, lunakkan dia. Yauma idzin. Baris 2 jumpa dengan ya, dengung zi. Kemudian sod mati. Sod mati ada bunyi desir Yas. Cuma desir dia tu bunyi gemuk sikit lah, penuh sikit lah, berbanding desiran pada huruf sin. Kalau sin, yas. Tu yas. Desiran pada sin. Desiran pada sod, yasdu. Ada juga. Ada 3 huruf yang berdesir Sod, sin dengan juga zai. Hati-hati. 3 huruf tu dia berdesir. Berdesir dengan jelas bila berbaris mati. Kemudian nun sabdu dengung. Okey, shin jaga. Shin dia ada bunyi sifat tafashi tu ash. Jangan cepat sangat. Cepat macam mana bunyi dia? Ashta nasu ashtatal ashta. Biar seret sikit. Panjangkan sikit bunyi sh tu. Biar jelaskan bunyi ashta ash. Jangan cepat sangat dan jangan nipis sangat. Nipis dia nak pergi kepada bunyi sin pula. Okey. Kemudian bagi 2 jumpa dengan lam. Masukkan. Ni idgham juga ni, memasukkan bacaan dalam huruf lam terus. Tal, tapi tak ada dengung. Jumpa lagi huruf lin lagi satu. Li yurau. Raw bukan raw. Ada ramai yang baca
liyurau, bukan rau, bukan R-A-U, rau. Okey, tapi ra asal bunyinya bila berbaris atas bunyi dia ra, masukkan ke dalam huruf lin. Okey, ra, rau, bukan ra, rau. Okey, ramai yang baca liyurau, bukan rau itu dah jadi Melayu punya dah. Melayu punya rau, ini ra. Ra, bunyi dia kekal, bunyi ra masuk waw mati. Ra, rau, ain mati. Jangan keraskan ain. Ini topik kita ikro 4. Dah tak nak baca dengan ma. Okey, tapi ma. Okey, bunyikan dia Dia ada bunyi bereko sikit. Okey. Okey, sekali lagi sama-sama kita baca. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Okey, seterusnya. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Okey. Sini kita ada hati sikit dah sebab ayat ni panjang sebenarnya. Dia tapi dia rapat sangat sebab dia terpaksa kompres kan nak muatkan ni ruangan ni. Sini kita tak ada idgham al-gunah, tak ada sini, cuma satu dengung. Nun dengung pada nun sabdu. Okey, itu je lah. Hukum idgham sini tak ada, idgham al-gunah tak ada. Okey, sekali kita ulang. Jaga ya 4 harakat. Kemudian jaga sabdu banyak ni. Ayyu, jaga. Tekan pada ya. Ayyu, nun sabdu dengung, tekan dengung. Hanna, ya sabdu lagi. Biyu. Kadang-kadang huruf sabdu ni kita hati-hati. Kadang tidak cukup tekanan. Kalau tak cukup tekanan, seolah-olah macam kita melupuskan pula, kita menghapuskan, kita buang pula huruf tanda sabdu tu di atas huruf yang bersabdu tu. Pastikan bacaan sabdu tu jelas. Nabiyu ta sabdu. Yuta. Okey, jaga yang betul. Ayu ha, sebab nun ada sabdu, tekan dengung, lepaskan. Hanna biyu ta sabdu pula. Yuta lam pula sabdu. Killa. Jaga tekan. Tekan dah lepaskan. Yang ini je tekan berserta dengan dengung sebab nun sabdu. Yang lain tekan lepas. Lepaskan dengan baris huruf tersebut. Okey, sekali lagi kita baca. Jaga 4 harakat. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Okey, seterusnya. Wa aqradullah. Okey, sorry. Wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum. Okey. Okey, jaga. Mula kita jaga huruf qalqalah. Aqrada tebal gemuk. Radullaha qardan. Tiga dha bagi dua dhan, bukan qardan, bukan dhan tapi dhan. Hasa bagi dua jumpa ya, masuk ke dalam ya dengung nai, tanpa tekan, bukannya nai. Okey, lembut je masuk nai yudha. Okey, last kali jaga hum, bukan home. Okey, lahum bukan lahum. Okey, sekali lagi kita ulang sama-sama. Wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum. Okey, boleh seterusnya. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Okey. Ma 4 harakat, ada misai. Sini dengung, mim mati jumpa mim. Nak tahu tekan tak tekan, tengok dia ada sabdu. So ini tekan minhum, tekan dan dengung. Okey. Okey, ni nun mati jumpa ra, topik kita ikra 5 yang lalu. Idgham juga mir, skip nun, masuk dalam ra tapi tak ada dengung. Mir riz bagi dua jumpa waw. Ni topik kita ikra 6 masa muka surat 1 itu ikra 6 bagi dua jumpa waw, masuk dalam waw, dengung tapi tak tekan. Kiu, bukannya kiu. Okey.
Yang ini topik kita sekarang. Nun mati jumpa ya. Masuk, dengung tapi tak tekan. Bukannya bukan dibaca dengan tekanan. Tapi lembut aja. Kor-korlah pada huruf ta mati. Okey? Boleh Ma 4 harakat. Okay, itu tempat-tempat yang kita nak kena hati-hati lah. Tempat-tempat kawasan-kawasan yang kita perlu berikan perhatian. Okey. Okey, sekali lagi kita ulang. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu an yut'imun. Okey, seterusnya. Fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Okey, sini kita ada dua Nun mati jumpa ya. Maya. Nun mati jumpa ya lagi. Maya. Okey, Syah 4 harakat, Syah 4 harakat. Okey, ni ada dua sabdu tekan. Dillullahu. Dil. Lu pula tekan pada lafaz nama Allah ni dengan lam yang tebal. Sebab apa lam tebal? Sebelum nama Allah ada baris depan. Ni topik kita Iqra 5 itu Lullahu. Okey, sekali lagi kita baca. Sama-sama kita baca insya-Allah. Fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Okey. Boleh setakat ni? Boleh follow senang je kan. Ini yang kita dah baca dah itu hari. Ini untuk ulang kaji lah. Okey, insya-Allah kita masuk ke topik baru hari ni di muka surat sebelah. Muka surat 7 Iqra 6. Muka surat 7 Iqra 6, topik baru kita pada hari ini. Okey. Masih lagi dalam topik bacaan dengung, berlaku apabila huruf nun mati ataupun ataupun tanwin baris 2 bertemu dengan huruf ba. Nun mati jumpa ba ataupun baris 2 jumpa ba. Okey, contoh nun mati jumpa ba. Okey, bila nun mati jumpa ba dalam Al-Quran Rasam Osmani, cetakan Malaysia dengan Arab Saudi khususnya, akan diletakkan tanda ataupun huruf mim kecil di atas huruf nun mati sebagai petunjuk, petanda, signboard, indikator nak beritahu bacaan nun tadi ditukarkan ataupun diterbalikkan. Daripada nun tukar ataupun terbalikkan jadi bacaan mim. Mim yang dengung. Bacaan mim, bacaan dengung pada mim. Okey. So asalnya nun mati kita baca dengan min. Okey, tapi disebabkan oleh selepas nun mati adanya huruf ba, maka bacaan daripada bacaan min tadi diterbalikkan menjadi bacaan mim dengung. So kita kena tutup mulut lah bila mim. So bila sebut mim, tutup mulut. Okey, kalau tak tutup mulut bukan mim namanya. Okey. Tutup mulut, cuma tutup mulut dengan keadaan yang lembut aja, tanpa perlu kita tekan. Ini kaedah bacaan ni sama sebiji macam kaedah bacaan yang kita baca pada Iqra 5 yang lalu apabila berlakunya pertemuan antara mim mati jumpa ba. Kalau kita masih ingat lagi dalam Iqra 5 yang dulu. Okey, kita flashback sikit saya tunjuk Okey. Ini. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita baca dulu. Muka surat 20 Iqra 5. Mim mati jumpa ba. Okey. Mim mati jumpa ba, tutup mulut tapi bibir atas, bibir bawah sekadar bersentuhan aja. Sekadar bersentuh dalam keadaan yang nipis, ringan dan lembut, tanpa perlu dikacip bibir, tidak boleh ditekan dua bibir tu. Kafartum ba'da kafartum ba'da. Sekadar sentuh aja dua bibir. Itu keadaan bacaan mim mati jumpa ba. Mim mati jumpa ba. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang pernah belajar tajwid dengan lebih detail, ini dinamakan hukum ikhfa syafawi. Mim mati jumpa ba, bibir kena tutup, mulut tutup, tapi bibir sekadar bersentuhan aja. Touch saja bibir atas bibir bawah. Sentuh dengan lembut aja. Sebab tu dalam setengah kitab tajwid ditulis dengung dengan mim yang ringan. Bibir sentuh je. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Zulul Nasri, selamat datang. Selamat datang Cik Zulul. Okey.
Kita dah masuk page kedua Cik Zulul okey. So bacaan kita, topik baru kita hari ni, nun mati ataupun bagi dua jumpa dengan ba, hukum yang berbeza. Sebab berlakunya bacaan tu pun berbeza. Tadi berlakunya bacaan tu sebab mim mati jumpa ba. Yang ini berlakunya bacaan ni sebab nun mati jumpa ba ataupun baris dua jumpa ba. Okey, hukum yang berbeza. Yang tadi kita namakan mim mati jumpa ba, hukum tu dinamakan sebagai irfa syafawi. Nun mati jumpa ba ataupun baris dua jumpa ba dinamakan hukum apa? Siapa boleh tolong saya jawab? Kita ada ramai pakar-pakar kita dalam ni pakar tajwid ni. Hukum. Ada siapa yang boleh bantu saya? Ada siapa yang boleh teka? Tapi tak ada hadiah lah. Ini sekadar untuk maklumat tambahan lah Walaupun kita tidak fokus kepada perkara tu lagi untuk bacaan Iqra'. Iqra' ni kita fokus pada kaedah menyebut ataupun membaca dengan kaedah bacaan yang betul. Cuma ni sekadar maklumat tambahan lah. InsyaAllah dalam sesi tajwid, sesi kelas tajwid akan datang, kita akan bahaskan cerita, kita akan bincang dengan lebih detail insyaAllah. So ini dinamakan hukum iqlab hukum iqlab. Nun mati jumpa ba, bari dua jumpa ba. Tapi walaupun sebab berlakunya bacaan dengung tu berbeza, nama hukum pun berbeza, tapi kaedah bacaannya adalah exactly 100% sama. Iaitu tutup mulut, bibir atas, bibir bawah tu sekadar bersentuhan aja dalam keadaan yang nipis dengan iqlab. Ya betul. Puan Zu. Zu Zurani. Ya, terima kasih. Betul. Hukum iqlab namanya So yang ni nama dia hukum iqlab. Yang tadi mim mati jumpa ba, irfa syafawi. Tapi kaedah bacaannya sebiji sama. Iaitu tutup mulut yang pertama, dengung dua harakat, tapi bibir tidak boleh dikacip ataupun ditekan. Bibir atas kita dengan bibir bawah kita sekadar sentuh aja dalam keadaan yang nipis, ringan dan lembut. Okey, boleh Tapi bibir kena kena tutup. Ini pun sebenarnya ada sedikit kekhilafan. Okey, kekhilafan. Ada setengah yang kata kena genggam bibir kan. Tapi berdasarkan kepada sanad bacaan yang saya terima, yang bersama sanadnya dengan baginda Nabi SAW, sanad bacaan yang saya terima daripada guru saya, daripada gurunya sampai kepada Nabi SAW, mengikut sanad bacaan yang saya terima, hukum irfa syafawi tadi dengan iqlab ni, bibir kena sentuh, kena tutup. Kena sentuh, kena tutup, cuma tidak diberikan tekanan daripada kedua-dua bibir atas dan bawah. Tidak diberikan tekanan, tak boleh tekan. Itu je. Sentuh, tutup mulut, kena tutup mulut. Saya ingat lagi dulu, saya ingat zaman bila dulu, kalau pernah ingat iklan tongkat Ali dulu. Iklan tongkat Ali. Saya ingat, bila saya mengajar bab ni, saya selalu ingat yang iklan tongkat Ali tu. Iklan tongkat Ali tu, produk apa kopi ke kapsul tongkat Ali, saya lupa. Artis veteran kita dulu, saya rasa dah tak ada dah kot. Dah kembali kepada rahmatullah dah, saya rasa. Lama dah, saya rasa zaman sekolah rendah tak silap. Dalam iklan tu dia punya tagline dia, kalau tidak pahit bukan tongkat Ali namanya. Lebih kurang macam itulah ayat dia. Kalau tidak pahit bukan tongkat Ali namanya. So apa bersamaan dengan yang ni? Kalau tidak tutup mulut bukanlah mim namanya. Sebab tu dia letakkan mim. Sebab tu dia namakan iqlab. Iqlab tu terbalik. Kita selalu baca dalam doa kan, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana. Sebab tu dia namakan hati tu qalbun. Qalbun sebab daripada ni qalbun, qalaba, iqlab, satu perkataan tu, kata akar ataupun kata dasar yang sama. Sebab tu hati tu dinamakan qalbun, sebab hati kita mudah bolak-balik kan. Kejap nak, tak nak, suka, tak suka kan. Kejap nak ngaji, kejap tak nak ngaji, macam tu kan. Okey. Sebab tu hati tu dinamakan qalbun. Sebab tu dalam doa, kita digalakkan berdoa kan. Nabi ajar, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan, wahai Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Tsabbit, tetapkanlah quluban, hati kami. Okey. So itulah qalbun tu. Ni jadi iqlab tu. Sebab apa nama dia iqlab? Kita terbalikkan bacaan tu daripada nun jadi mim. Daripada nun jadi bacaan mim. Okey. Daripada bacaan nun jadi bacaan mim. Okey. Saya bagi contoh Saya bagi contoh ni contoh yang guru saya bagi. Okey, ni saya punya apa panggil pemadam pemadam papan putih saya, whiteboard punya duster Okey, apa yang tu nampak pada permukaan depan ni? Nampak permukaan hitam kan?
permukaan hitam. Okey. So bila saya terbalikkan, nampak lagi tak hitam tu? Permukaan dah tukar jadi permukaan putih kan? Ini maksudnya lah. Tu nama kita membolak-balikkan, kita terbalikkan dia. So asalnya bacaan tu adalah bacaan nun mati. Kita terbalikkan dia jadi bacaan mim. So ada lagi tak bacaan nun? Tak ada dah. So bila bacaan mim mati, so bila mim mati, bacaan mim mesti tutup mulut. Kalau bibir atas bibir bawah tak sentuh, bukanlah mim namanya. Macam tu saya ingat iklan tongkat Ali tu. Kalau tidak pahit, bukan tongkat Ali namanya. Tongkat Ali wajib pahit, kecuali dia campur gula lah kan. Tapi tongkat Ali original pahit. So sama juga. Daripada hitam kita terbalikkan jadi mim. Daripada hitam terbalikkan jadi nampak putih kan. Kita terbalikkan nampak permukaan yang berbeza, bahagian yang berbeza dan nampak putih. Hitam tak nampak lagi dah. Sama juga dengan bacaan kita tadi. Asalnya bacaan tu bacaan nun mati. Terbalikkan menjadi bacaan mim mati, dengung. So ada lagi tak bacaan nun? Tak ada. So bila bacaan mim mati dan namanya mim, kena tutup mulut lah. Kalau tak tutup mulut, bukan mim namanya. Okey? Okey. Situ. So berdasarkan kepada, walaupun kita tak nak argue, walaupun ada sesetengah daripada guru-guru kita yang bagi tahu kena genggangkan bibir, so kita hormati sebab itu sanad bacaan yang mereka terima kan. Kita tak ada condemn lah, tak ada kata itu salah apa, tak ada. So mungkin itu sanad bacaan yang sebab benda tu timbul khilaf. Benda tu khilaf. So kita menaikkan ke khilafan kan. Tak ada kita kata kita je bacaan kita betul, melainkan perkara-perkara yang tiada khilaf. Ada perkara-perkara tertentu dalam bacaan Al-Quran ada kekhilafan di kalangan ulama. Ada yang khilaf. So bila ada khilaf, kita meraihkan. Sama juga dalam bab hukum kan. Okey, ada benda yang khilaf. Tapi ada benda yang tak khilaf. Contohnya macam makhraj huruf tak ada khilaf. Contoh kan. So yang tak khilaf, kita kena stick pada satu kaedah ataupun satu cara bacaan lah. Benda yang khilaf, kita meraihkan kekhilafan itu. Tapi kita akan baca berdasarkan kepada kaedah bacaan yang disampaikan oleh guru kita. Macam saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat sekalian, kaedah bacaan yang saya terima berdasarkan daripada kaedah bacaan yang diajarkan oleh guru saya, berdasarkan kepada sanad bacaan yang guru saya terima daripada guru-guru beliau, sama sanad bacaannya dengan baginda Nabi SAW. So kaedahnya ialah bibir tutup bersentuh tapi tidak ditekan. Mim ba'di. Bukannya mim, bukan dibaca dengan bibir bawah, bibir atas tekan kacip mim ba'di. Tapi bersentuh, lembut, nipis, ringan saja. Mim ba'di. Sentuh saja. Sekadar bersentuh saja bibir tu, atas dan bawah. Okey, seterusnya. Baris dua jumpa ba pun sama. Asalnya dia baca dengan run. Baris dua kan? Ra bagi dua depan, run. Tapi disebabkan oleh kerana selepasnya ada huruf ba, bacaan iqlab berlaku. Daripada baris dua diterbalikkan jadi bacaan mim dengung. Okey, sebab itulah dalam Al-Quran kita, Rasul Musmani, asalnya huruf itu adalah huruf tanwin, run. Tapi disebabkan oleh selepasnya ada pertemuan ataupun wujudnya huruf ba, maka huruf yang baris dua tadi dibuang baris yang kedua. Asalnya run, dua baris dua tanwin. Tapi huruf baris yang kedua tu dibuang, diletak gantikan dengan mim untuk membantu memudahkan bacaan kita. Umat akhir zaman ni ulama buat. Ini ulama buat ulama yang menambah tanda bacaan ni untuk membantu, untuk guide kita. Okey. So situ kita tahulah daripada nu, run asalnya jadi nu, ru bagi satu, tutup mulut dengung, rumbai. Nu, rum bai, bukan lagi run. Tapi ru dibaca dengan baris satu, kemudian tutup mulut. Sebab bacaan baris dua tadi, bacaan tanwin tadi dah ditukarkan, diterbalikkan jadi bacaan mim dan dengung, dua harakat ataupun lebih. 2 ke 3 harakat. Tapi hati-hati, mulut sekadar bersentuhan aja. Bibir atas dan juga bibir bawah tu sekadar bersentuhan aja, dengan sentuhan yang lembut, ringan dan nipis. Rum baik, bukan tekan nurum. Bukan tekan macam tu. Rum bukan ditekan. Tapi bibir tutup, mulut tutup, sekadar bersentuhan dengan sentuhan yang nipis, ringan dan lembut. Rum baik. Okey, boleh Okey, so dia punya indikator dia, tanda mudah dia kalau kita nak cam bacaan iqlab ni adalah kita jumpanya huruf mim kecil yang ekonya, eko mim tu lurus ke bawah. Sebab dalam Al-Quran ada 2 tanda bacaan mim kecil. Tanda bacaan mim kecil yang kedua nanti kita akan tengok pada muka surat seterusnya nanti. Okey, tu bermaksud memberi maksud yang berbeza. Untuk bacaan iqlab ni, bacaan yang tutup mulut, dengung 2 harakat, mulut sentuh nipis, ringan, lembut ni, ada mim kecil tapi ekonya straight lurus ke bawah. Itu adalah petunjuk, indikator, signboard, signage.
Petanda dia untuk bacaan ini, iqlab ni. Okey. Okey, so jumpa je mim kecil, ekor dia straight ke bawah, lurus ke bawah, tutup mulut, dengung 2 harakat, bibir sekadar sentuh je, tak boleh ditekan di kacik bibir tu. Okey, kita baca sama-sama insya-Allah. Okey. Abadam bima. Okey. Abadam bima. Sentuh je. Okey, bukannya tekan abadam, bukan dam, tapi dam bima. Okey, seterusnya. Kafirim bihi awanum baina. Okey, boleh follow sama-sama kita baca. Okey, ni ada salah lagi. Banyak ulang typing error lam ni patutnya kena ada baris mati ni. Okey, ni pun kita dah baca dulu kan. Alif topi, hamzah wasal diikuti dengan lam, terus kita baca dengan a. Lam tu ada baris mati. So okey, okey, ada baris matinya tertinggal. Al-anbiya'u. Okey, jelas Okey, terima kasih Tuan Hams. Jelas, alhamdulillah. Wadaikum bihi. Seterusnya. Mim ba'sin. Seterusnya. Bagyam bainahum. Okey, seterusnya. Hillum bihadza. Seterusnya. Bijam bihi. Okey, boleh Okey, so kita baca sama-sama. Min kulli zawjin bahij. Okey, nun mati jumpa kaf ni dengung, tapi kita belum bincang lagi. Ni topik yang akan datang. Okey, so kita tinggalkan dulu. Jaga dalam satu kulli, tekan, lepaskan dengan barisnya. Ini bacaan iqlab kita. Ni asalnya baris 2 dah ni. Asalnya jim bagi 2 bawah. Tapi baris yang kedua tu dihilangkan, dibuang, diganti dengan mim untuk bagi tahu kita ini adalah hukum iqlab. Kalau kadang kita terlepas pandang tak cam kan. So ulama menambah tanda bacaan tu dalam Al-Quran untuk guide kita, untuk bantu kita. In case kita terlupa, bagi 2 jumpa ba dengung. Okey, bagi 2 jumpa ba dengung, so kita tengok ada mim. Ni iqlab tutup mulut dengung 2 harakat. Okey. So jim bahij. Sekali qalqalah. Sebab jim kita waqaf dia jadi baris mati. Bila baris mati pada huruf jim dah jadi qalqalah lantunkan hij. Okey, sekali lagi kita ulang. Min kulli zawjin bahij. Okey, seterusnya. Zalika raj'un ba'id. Okey, sini bagi 2 jumpa ba Bagi 2 jumpa ba, asalnya baris 2, tapi sebab pertemuan dengan roba, baris 2 tu dia buang baris yang kedua diganti dengan mim. Okey, untuk bagi tahu ini hukum iqlab, tutup mulut dengung. Last sekali kita ada huruf dal. Kita waqaf, kena matikan dia. Bila huruf dal mati dah jadi qalqalah, lantunkan dia Sekali lagi. Zalika Okey, sekali lagi. Zalika raj'un ba'id. Okey, seterusnya. Kullu nafsim bima kasabat. Okey, sini dengung kita bagi 2 jumpa ba. Sim bima kasabat. Okey, hati-hati bunyi ta Jangan baca kasabat. Okey, jangan juga baca kasabat. Pun salah juga. Kasabat salah. Kasabat pun salah. Dia ada keluar yang angin sikit. Tekan dulu lidah. Hujung lidah kita tekan sikit belakang gigi. Lepaskan ada keluar sikit hembusan angin, hembusan nafas. Kasabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Cik Yusof. Oh, homestay Danga Bay. Oh, jalan okey. Makan angin daripada rentas kan. Kita kasih rentas betul-betul kan. Okey. Saya pun nak merentas juga ni. InsyaAllah seminggu 2 lagi kan. Hantar anak balik asrama insyaAllah. Sambil rentas saya balik kampung nanti insyaAllah. Okey. Sekali lagi kita ulang Kullu nafsim bima kasabat. Okey, seterusnya. Khabirum bima ta'malun. Okey, boleh Rum khabi. Allah, ada tinggal lagi. Uish, banyak betul typing error kita
Aduh, sini ada tinggal titik ni. Ni huruf ya ni. Ya mati. So B tu mati panjang. Boleh nampak saya tambah titik B. Khabirum bima ta'malun. Tu saya tambah 2 titik Ada titik ya. So B tu 2 harakat. Okey. Okey, seterusnya. Allahu latifum bi'ibadih. Ha matikan. Bila kita wakaf, ha matikan. Okey, ni Allah sebab hamzah wasal. Ini kalau kita tak tengok pada kaedah pun kita tahu dah memang nama Allah tu baca Allah lah, tak boleh baca illa atau Allah kan. Tapi kalau ikut kaedah dia, hamzah wasal diikuti dengan lam. Hamzah wasal diikuti dengan lam, hamzah terus baca pada atas lah. Sini bacaan dengung kita, dengung tutup mulut tanda pertemuan kenapa perlu dengung? Tutup mulut 2 harakat sebab pertemuan antara baris 2 dengan ba. Itu sebab dengung, sebab berlakunya hukum bacaan dengung tersebut. Tandanya mim. Kadang-kadang setengah orang dia confuse. Tanda dengan sebab. Kenapa perlu dengung? Sebab ada mim kecil. Bukan sebab ada mim kecil. Sebab dengung adalah kerana berlakunya pertemuan nun mati, mana nun mati tadi? Nun mati jumpa ba ataupun baris 2 jumpa ba. Itu sebab berlakunya bacaan ini, bacaan dengung tutup mulut ni. Tandanya mim kecil. Ada mim kecil tu. Kita tengok kenapa situ kena dengung. Betul bacaan dengung tu. Kadang kita saja nak ulang-ulang kaji kan, kita sama kita belajar. Sebab ada mim, bukan sebab ada mim, sebab bagi 2 jumpa ba. Mim tu tanda dia aja. Signboard aja. Kan? Okey. Macam saya bagi contoh lah, bila kita rentas negeri kan. Bila kita rentas negeri, ada signboard, selamat datang ke Melaka Bandaraya Bersejarah. Ada tulis signboard kan. So orang kata, macam mana kenapa dah masuk Melaka? Sebab ada signboard. Bukan sebab ada signboard. Signboard tu nak bagi tahu kita dah masuk. Sebabnya kita dah lepas sempadan lah. Dia setiap negeri ada sempadan kan. Kita dah masuk Melaka sebab kita dah melepasi sempadan Melaka. Sempadan negeri Melaka. Habis tu macam mana tahu? Tahu tu sebab dah ada tulis signboard kat situ. Signboard tu untuk bagi tahu je. Tapi sebabnya sebab kita dah lepas sempadan. Macam itulah ibarat dia. Ini signboard aja ni. Signboard aja. Okey. Okey, sekali lagi kita ulang. Allahu latifum bi'ibadih. Okey, seterusnya. Bikulli syai'im basir. Okey, sekali lagi. Bikulli syai'im basir. Okey, sini ada ya mati ingat saya pernah sebut banyak kali dulu. Ya adalah bentuk original. Ya adalah bentuk asalnya, dalam bentuk original form ni, dia tidak perlu ada titik. So tengok, kalau ya tersebut macam ni ada baris mati, maksudnya dia huruf ya lin lah. Sebab ya mati sebelum dia baris atas kan, kita baca syai, lembut syai. Kadang setengah orang sebab ada case yang dia baca dengan bikulli syaim. Dia skip ya, tak boleh. Ya tu still ada baris. Sebab ya yang macam ni, dia kata kenapa skip ya? Ya tak ada titik? Tak ada. Walaupun ya tu tak ada titik ke, kalau ya dalam bentuk asal macam ni, dia tetap ya, dia berfungsi ikut keadaan lah. Macam ni ada baris mati tu, kita baca dia dengan ya lin lah, ya lunak syai. Okey. Kalau ya yang bentuk macam ni, mesti dia ada kena titik. Sebab kalau dia tak cukup titik, satu je, dah jadi huruf ba. Ataupun tak ada titik langsung. Tak ada titik langsung, maksudnya tak ada huruf dah kat situ. Kan? Tapi ya macam ni, tak perlu ada titik. Sebab tak ada huruf lain yang menyerupai huruf yang macam ni. Hanyalah huruf ya sahaja. So sebab ni berlaku banyak kekeliruan. So ya macam ni, bentuk asalnya ada titik ke tak ada titik ke, memang dia berfungsi sebagai huruf ya. Nak kena tengok baris dia. Untuk menentukan kaedah bacaan dia dalam ayat tersebut. Tapi dia berfungsi sebagai huruf ya. Okey, yang ni ya lin lah. Sebab dia baris mati sebelum dia baris atas. Syai. Okey, sini kita punya bacaan dengung, kita iklab baris 2 jumpa ba. Imba. Okey, sekali lagi kita ulang. Last one pagi ni insya-Allah. Bikulli syai'im basir. Okey, ingat. Okey, ni satu lagi biasa kesalahan berlaku. So, kita pinjang sama makhraj huruf dulu kan. Masih ikrok 1, ikrok 2 juga. Ikrok 3 pun kita ada sebut. So, huruf yang tebal, boncik, gemuk, kita baca tebal dah. Tebal sir. Tapi gemuk, tebal, boncik tu hanya pada huruf so, bukan pada huruf ra. Kadang-kadang membaca tebal pada huruf so sampai ke ra tebal. Dia akan bunyi macam ni. Basir. So tebal, ra pun tebal. So tebal, ra-nya nipis. Basir. Perhatikan bunyi saya. Kalau ra tebal dia bunyi macam ni. Basir. Tu ra tebal. Ra nipis. Basir. Ra ni special
Nanti insyaAllah bila kita masuk topik bacaan Ra ni ada waktunya dibaca tebal, ada waktunya dibaca nipis. InsyaAllah dalam sesi tajwid akan datang. InsyaAllah kita akan terangkan insyaAllah. Tu saya punya perancangan lah. Kita akan buat sesi khas kelas tajwid. Cuba nak maklumkan secara ringkasnya, Ra di sini, ni Ra nipis. Ada waktu Ra baca tebal, ada waktu Ra nipis. Tapi kat sini Ra nipis. So bila nipis, so je yang tebal. Basi. So tebal bukan basi. Tu darjah tukar pada huruf sin. So tebal. Basi, basir. Ra nipis, bukannya basir. Tu Ra tebal. Nipiskan Ra sini. Okey, sekali lagi kita ulang. Last. Bikulli syai'im basir. Okey, alhamdulillah. Okey, saya rasa kita stop kat sini dululah pagi ni. Okey, dah hampir pukul 10. Saya pula kena standby. Saya ada sesi Tarikh Musyafahah pula lepas ni pukul 10. So kita berhenti awal sikit pagi ni. So alhamdulillah kita dapat 2 muka surat. Okey, alhamdulillah, tak apa. Okey, so kita dapat baca muka surat 6 dan juga muka surat 7 pagi ni. 6 dan juga 7 pagi ni insya-Allah. Jangan lupa sesi kita malam ni Malam ni kita masuk ke sesi yang ke-46 dah. Okey. Dah 46 kali dah kita bersama-sama dalam sesi kelas pengajian Iqra. Malam ni kita jumpa dalam kelas yang ke-46. Kita akan sambung bacaan masih lagi dalam Iqra 6. Saya tulis dulu InsyaAllah kita akan sambung bacaan malam ni di muka surat 8. Masih lagi dalam topik yang sama, iaitu topik iqlab. Nun mati jumpa ba ataupun baridu jumpa ba, insyaAllah. Malam ni kita akan habis ke topik iqlab. Malam ni kita akan buat pengukuhannya, ulang kaji. Kita akan baca dalam ayat-ayat yang lebih panjang. Kaedah bacaan, kaedah menyebut, membaca, membunyikan apabila berlakunya pertemuan nun mati dengan ba, baridu dengan ba. Masih lagi dalam topik yang sama. InsyaAllah kita habiskan topik iqra malam ni. Untuk topik iqra ni tak selesai, 2 page lagi. 8 dan 9 insyaAllah kita habiskan malam ni. Kalau sempat insyaAllah kita akan masuk topik yang baru pula malam ni. InsyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih banyak kepada semua. Jazakallah. Terima kasih Puan Rosyada. Terima kasih juga alhamdulillah Puan Mariam. Terima kasih kepada semua alhamdulillah. So sebelum kita berpisah pagi ni, terima kasih Tuan Hans, alhamdulillah. So jangan lupa kita jumpa malam ni. Jangan lupa kita jumpa malam ni insya-Allah. Cik Yusof Rentas Negeri pun boleh follow Cik Yusof okey. Okey. Kita punya sahabat kita Cik Yusof ni daripada Bangi. Jauh dia merentas negeri. Berapa negeri dia rentas tu? Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. 3 negeri sekali rentas ni. Okey. Okey, terima kasih banyak Dr. Surya. Terima kasih. Okey. So insya-Allah kita jumpa malam ni. Seperti mana biasa sebelum kita berpisah. Pertamanya saya pohon jutaan kemaafan atas segala kekurangan, kesilapan saya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan sebutan, kesalahan bacaan saya, kesalahan dalam kaedah penerangan saya tadi. Mohon kalau ada para asatizah yang bersama-sama dengan kita pagi ni, saya mengalu-alukan sebarang teguran insya-Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama memperbaiki bacaan kita demi mencapai mardhatillah sama-sama kita nak capai redha Allah. Kan? So orang kata walaupun guru tak semestinya guru tu perfect kan. Saya pun sampai hari ni pun tak pernah berhenti belajar kan. Semalam saya ada sesi Tarikh Musyafahah dengan guru saya setiap Jumaat. Okey. Nanti saya sebenarnya bercadang plan saya nak rakam video saya bertalaki dengan guru saya tu. Nak tunjuk, nak kongsi kan. Okey. Sebab ada seorang sahabat saya yang pernah bersama kita dalam ni, dia pernah join sekali. Ustaz Khairul Anwar Al-Hafiz. Dia pernah share dalam Facebook dia kata, teruskan belajar Al-Quran walaupun anda seorang guru. Saya suka petik ayat dia tu. Dia pernah join sekali. Ada sekali dia masuk dalam sesi FB Live kita ni. Tu sahabat saya dulu di UIA. Okey, sahabat saya di UIA dulu. Sebab sebelum masuk UIA dia masuk ke Darul Quran Jakim, Kuala Kubu Baru. Lepas tu baru dia masuk UIA. So dia masuk UIA lambat sikit lah. Okey, tapi saya kenal dia sebelum tu lagi. Ustaz Khairul Anwar Al-Hafiz. Tuan-tuan boleh follow lah FB dia. Banyak perkongsian yang menarik dalam FB dia. Dia antara ayat dia yang saya ingat sampai hari ni, lama dah dia tulis kat Facebook dia. Dia kata lebih kurang lah ayat dia teruskan belajar Al-Quran walaupun anda sudah bergelar seorang guru Quran. Menarik. Okey, tu kata dia. Kata guru saya pula, saya pernah kongsikan kepada tuan-tuan dan puan sebagai satu pegangan kita kan. Itu kata Ustaz Khairul Anwar Al-Hafiz. Teruskan belajar Al-Quran tanpa henti walaupun anda sudah bergelar seorang guru Al-Quran. Itu kata Ustaz Khairul Anwar Al-Hafiz. Kata guru saya pula, sebaik-baik pelajar ialah pelajar yang terus mempelajari Al-Quran dan mengajarkan pula kepada orang lain. Okey. Sebaik-baik guru Al-Quran ialah guru yang mengajar. Guru dalam guru kan, mengajarlah kerja dia. Sebaik-baik guru Al-Quran adalah guru yang mengajarkan Al-Quran dan dia tanpa henti berterusan mempelajari Al-Quran. Itu kata guru saya. Kata Nabi SAW pula, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Itu Nabi
Nabi tercinta, Nabi kesayangan kita pula sebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, sebaik-baik kamu, siapa orang yang terbaik di kalangan kita? Sebaik-baik manusia di kalangan kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya pula kepada orang lain. Sebab tu saya selalu seru bagi tahu, kena tanam azam dalam diri kita untuk sama-sama kita belajar Al-Quran lagi ni kan. Kita kena tanam azam suatu hari nanti insya-Allah aku akan mengajarkan Al-Quran. Tak semestinya kita nak jadi ustaz selebriti. Kan? Kita kena ada azam, aku suatu hari nanti insya-Allah aku mesti ajarkan Al-Quran pula. Kurang-kurangnya kepada anak cucu kita pun dah cukup dah. Nabi tak bagi tahu kena keluar TV, kena jadi selebriti, kena ngajar masjid surau. Nabi kata belajar kita ajarkan pula. Ajar pada siapa? Anak cucu kita pun dah memadai dah. Supaya kita boleh dapat dah. Dah boleh tergolong dah orang yang Nabi kata orang yang terbaik tu. Kan? Ganjaran besar. Nabi bagi title lah tu. Orang yang terbaik di kalangan kamu, orang yang belajar Al-Quran, lepas tu dia ajarkan pula pada orang lain. Dan tak semestinya kita jadi expert. Saya hari ni pun bukan expert. Saya pun bukan pakar. Saya bukanlah orang yang terbaik. Dalam kaedah pembacaan Al-Quran, ramai lagi kita ada ramai pakar-pakar kat Malaysia lagi. Tapi kita tahu A, kita ajarkan A. Kita tahu B, kita ajarkan B. Tak perlu kita jadi pakar baru nak ajar, baru nak mengajar. Kita tahu satu, kita ajar satu. Kita tahu dua, kita ajarkan dua. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat manfaatnya, kita dapat ganjaran yang Nabi dan Allah janjikan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okay? So insyaAllah kita bertemu malam ni. Waktu yang sama. Terima kasih Puan Zu. Terima kasih Puan Zu Zuraini. Terima kasih Dr. Surya. Terima kasih Puan Mariam, Puan Rosyada, Tuan Hams. Okey, terima kasih kepada semua Cik Yusof. Okey, terima kasih kepada Cik Zulul Nasri dan juga kepada semua lah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Okey, insya-Allah kita akan bertemu lagi malam ni. Okey, waktu yang sama insya-Allah jam 9 malam. So jangan lupa dan jangan lupa boleh kita sama war-warkan lah supaya macam ada beberapa orang, 2-3 orang sahabat kita dalam ni kan. Dia kongsikan kepada ahli keluarga dia macam Syah, okey, kongsikan pada pak cik, makcik, sepupu, sepapat dia kan, sepupu. Lagi puan apa tadi? Nun Nasuha pun kongsikan pada adik-beradik dia kan supaya ramai semua boleh, mudah-mudahan kita boleh sama-sama ramai-ramai kita boleh dapat manfaatnya insya-Allah. Okey, so sekadar itu kita jumpa malam nanti jam 9. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita jumpa 9 malam nanti insya-Allah. Terima kasih banyak kepada semua.